الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Arun, Ustaz Azbi dan anak-anak tuan-tuan haji, Ustaz, muslimin dan muslimat sidang jemaah terutama Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafa'kan lagi syukur pada Allah Ta'ala pada kesempatan ini. Masih lagi Allah berikan ruang masa dan kehidupan untuk kita menambah kong, kita kata menambah kong, iaitulah rekod ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Hari ini pagi tadi kita buka dengan bangun kita melaksanakan ketaatan pada Allah dalam bentuk solat secara berjemaah ataupun solat dalam keluarga kita bagi sahabat-sahabat yang berkeuzuran. Dan kita teruskan lagi pada ketaatan yang kita lakukan sehinggalah sampai apa yang kita buat sekarang ini. Tujuan dan asas kepada apa yang kita lakukan ialah kerana Allah. Itu yang menjadi kekuatan dan keajaiban pada perilaku perbuatan orang-orang mukmin. Iaitulah orang-orang mukmin apabila buat satu-satu perlakuan, apabila bercakap satu-satu percakapan, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Kekuatan itulah yang menyebabkan perilaku dan juga kehidupan orang-orang mukmin ini tidak sama antara mereka dengan orang-orang bukan Islam. Orang-orang bukan Islam, khususnya pada keimanan dan matlamat hidup. Pada matlamat hidup. Dan kita sebagaimana yang selalu kita ingatkan, kita sebut-sebutkan sebagai satu kaedah untuk kita memotivasikan diri, iaitulah hari yang sampai kepada kita ini adalah peluang untuk kita menambah rekod kebaikan kita dengan Allah, kong kita dengan Allah, kong baiklah tuan-tuan. Yang keduanya, sebagaimana biasa kita sebut tentang niat supaya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Itulah marilah kita letakkan niat lillahi ta'ala pada apa yang kita lakukan ini, dan kita tambahkan kualiti ibadah dengan cara kita masukkan niat-niat ketaatan yang sepadan atau sesuai yang boleh kita masukkan, seperti merapatkan silaturahim, mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mendengar ayat-ayat Quran yang bersifat mukjizat, niatkan untuk mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Hadis ni kalau dengar tak dapat pahala. Itu yang dibincangkan oleh ulama, sebab hadis ni dia bukan kalam Allah, dia bukan mukjizat, tapi kita niatkan dengar hadis untuk kita amalkan, tuan-tuan, untuk kita amalkan baru dapat pahala, tuan-tuan. Kemudian nasihat dan pengajaran ahli ulama, khususnya menerusi kitab Tambil Ghafilin yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan ikhlas dan juga benar pada apa yang kita lakukan ini, serta adab-adab ketika kita berada dalam rumah Allah sebegini, menyampaikan kita kepada amal soleh dan redha serta keampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi, tuan-tuan, pada bacaan kitab kita, iaitulah Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai. Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi. Antara perkara yang perlu sangat-sangat kita ingatkan diri kita, tuan-tuan, supaya kita dapat merasakan diri kita ni berada dalam kelalaian, daripada kita rasa kita ni tak lalai. Antara rasa kita lalai dengan rasa tak lalai, kita memang tak naklah kita ni lalai, tapi dari sudut rangsangan dan ingatan, letaklah diri kita pada orang-orang yang lalai. Sebab bila kita rasa kita lalai, ada benda yang kita
buat. Ada benda yang kita baiki, ada benda yang kita tambah. Itu penting. Dan kita semua ingatkan selalu bahawa lalai inilah yang banyak menjadi sebab kepada musnah kehidupan akhirat. Yang kita duk baca firman Allah Ta'ala tu, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Wa ulaika humul ghafilun. Last sekali tu Allah tutup sebagai rumusan bahawa kami humbankan dalam neraka jahanam tu ramainya dari kalangan jin dan manusia. Apa masalah dia orang? Masalah dia orang ni bukan cacat, bukan OKU, bukan ada masalah pada mata, pada telinga dan pada hati. Bukan ada masalah. Tapi mereka ni jadi macam binatang ternakan atau lebih teruk daripada binatang ternakan. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Maknanya apa? Allah ingatkan tuan-tuan, lalai itu menyebabkan orang boleh jatuh standard manusia dia jadi macam ayam itik, lembu kerbau. Itu binatang ternakan. Hum kal an'am bal hum adall. Kenapa boleh jadi standard tu? Disebabkan penyakit lalai. Apa yang dikatakan lalai? Iaitulah mereka sudah ada alat-alat yang boleh membantu mereka selamat di akhirat. Bantu mereka jadi wali Allah. Tapi alat itu mereka tak guna sepatutnya. Apa alat tu? 3 perkara tadilah tuan-tuan. Jantung ataupun orang Melayu kata hati, mata dan telinga. Mata yang memandang, telinga yang berfungsi mendengar, jantung yang masih lagi waras berfikir. Dia berfikir. Tapi silap tuan-tuan, fikir tu dia fikir benda lain. Fikir nak tambah jenis masakan, tambah jenis kuih-kuih, jenis keseronokan hidup. Kalaulah tujuannya kerana Allah tu tak ada masalah. Tambah jenis masakan, jenis kuih-kuih keindahan hidup ni. Pasal apa? Pasal nak suruh orang datang, nak suruh orang jadi syok, nak suruh orang sampai kepada tempat kita. Dengan cara tu kita boleh amar ma'ruf nahi munkar, tu cerita lain lah tuan-tuan. Tapi yang ni ibarat kata terhenti pada keseronokan nafsu, syahwat. Itulah dikatakan sebagai orang-orang yang lalai. Dan akibat lalai ni tuan-tuan, kita semua tahulah. Akibat lalai, Quran sebut tadi, surah apa tak ingat tuan-tuan, surah. Akibatnya adalah dihumban masuk dalam neraka. Kita ni bila sebut neraka, urusan agama ni bila sebut neraka, dia adalah satu tragedi yang amat dahsyat, tragedi yang tak boleh diukur dengan mana-mana bencana dan malapetaka. Urusan akhirat yang berkesudahan dengan neraka. Itulah dia perkara-perkara yang perlu ada pada ingatan kita tuan-tuan pada kelalaian ini. Dan kita buat analogi mudah tuan-tuan, bagaimana kemusnahan pada kelalaian ni ada di antara pengalaman kita. Dan kerana lalai kita tersilap jalan kan. Bawa kereta pun tuan-tuan, silap sikit kita sembang, terlepas simpang. Kalau simpang dia kurang ni tak ada masalah. Tak jumpa simpang, tanya balong kawasan, Abang Husin ada, Haji Husin, balong kawasan ada, tak ada masalah. Tapi masalah tengah bandar waktu jalan bersesok bagai, tiba-tiba kita terlepas simpang. Pasal apa? Terlajak sembang sikit je. Akhirnya terlepas simpang. Akibat terlepas simpang tuan-tuan, hampir sejam nak boleh kembali balik ke posisi asal. Saya ada pengalaman tuan-tuan, kejar masa timing masa kuliah janji tuan-tuan. Dek kerana sembang terlajak sikit, terlepas sikit je tuan. Habis dah lajak pergi ke mana hala. Satu hal pula jadi. Itu lalai. Tapi lalai tu tak adalah kita rasa teruk sangat sebab rugi masa je. Yang ni sampai ke tahap rugi melibatkan kesihatan tubuh badan tuan-tuan. Ada orang lalai tengah bawa kereta, bawa motor, tak sedar dia ni duduk tengah jalan. Akibatnya sampai ke katil hospital tuan-tuan. Bergayuk dia punya tangan kaki. Pasal apa ni Ji? Terlalai sikit je dia kata. Terlepas pandang, rupa-rupanya ada kenderaan kat depan. Akibatnya tersadai tuan-tuan di hospital. Dah berbulan pula nak boleh pulih. Itu lalai hak kita rasa macam teruklah dalam kehidupan dunia. Ada satu lagi lalai hak mengakibatkan kemusnahan akhirat yang bersifat kekal. Itu lalai
yang tidak ada penyesalan tuan-tuan, melainkan disebabkan akibatnya memusnahkan kehidupan akhirat. Lalai pada jagaan akidah, lalai pada jagaan agama. Sebab tu bab lalai ni tuan-tuan, jagalah. Malah apa yang kita faham, Al-Imam Abu Laith Samarqandi sampai mengarang kitab dan juga dia letakkan tajuk Tambil Ghafilin. Kita selalu duk sebut kitab ni tuan-tuan. Dia punya imam ni meninggal tahun 373 Hijriah. Kita 1444 dah sekarang ni. Maksudnya 1100 tahun yang lepas. 11 abad yang lepas, ulama sudah nampak bagaimana bahayanya lalai ni pada kehidupan masyarakat umum. Sekarang ni kita 1400 dah ke belakang ni, tak tahulah gandaan berapa lalai tu. Ibarat kata gandaan 11 lah kot. 1100 tahun kemudian gandaan 11 lah kot. Sifat lalai yang berlaku pada kehidupan kita hari ni. Itulah dia tuan-tuan. Dalam keadaan dia punya peringatan tu sampai pada kita hari-hari tuan-tuan. Peringatan tu datang kat mana tuan-tuan? Antaranya perubahan fizikal tubuh badan kita kan. Rambut kita yang hitam jadi putih, mata kita yang kuat bersinar tiba-tiba jadi pecah, jadi kelam tuan-tuan. Kulit kita yang tegang jadi berkedut. Dan selalu kita lupa tuan-tuan, kematian. Kematian tu singgah je pada mata, pada telinga kita tuan-tuan. Singgah je setiap masa. Dan kita selalu duk sebut tuan-tuan, kita ni generasi 40 tahun ke atas. Okey? Selalu kita dapat berita hampir hari-hari lah, Mak Haji. Berita apa, Mak Haji? Hampir hari-hari kita dengar. Berita Pak Haji kahwin baru. Seorang dua je Pak Haji hak berani tu. Hak berani lah Ustaz ya. Berita apa kan? Hak selalu kita dapat berita mati. Ini adalah antara sebesar-besarnya pengajaran pada diri kita. Tapi macam tu juga tuan-tuan, sifat manusia ni. Lalainya. Pada lalainya. Okay, sebab itu insya-Allah kita cubalah untuk jaga diri kita dengan kita cuba mendalami kitab yang baik ni insya-Allah tuan-tuan. Kita sambung pada sifat api neraka dan ahlinya. Muka surat 75. Sahabat yang ada kitab ni pada perenggan yang ketiga tu yang agak panjang tu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat besar kepada kita dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Imam Qatadah berkata, Imam Qatadah ni seorang ulama tabi'in, meninggal tahun 118 Hijrah. 118 Hijrah menandakan beliau ni baru 100 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang dianggap sebagai memiliki kepintaran luar biasa. Dia pantang dengar orang duk syarah ilmu, orang duk baca kitab, baca apa-apa berita daripada Nabi, maka apa yang dia dengar tu terus masuk install dalam ingatan dia. Ini antara kekuatan ilmu Imam Qatadah ni tuan-tuan. Hai kaumku, apakah kamu merasa bahawa itu pasti akan terkena pada dirimu? Ini sambungan ke atas tuan-tuan. Sambungan tentang kisah dalam neraka. Apakah kamu berasa bahawa itu pasti akan terkena pada dirimu? Ataukah kamu berasa akan kuat menghadapinya? Hai kaumku, taat kepada Allah itu jauh lebih ringan bagi kamu. Kerana itu taatilah Allah. Bila disyarahkan berkenaan dengan perihal penghuni dalam neraka Allah Ta'ala, sampai berteriak, terpekik, terlolong, tangisan keluarlah sekali macam hembusan nafas keldai. Sesudah air mata darah dah kering dah tuan-tuan. Jadi waktu itu bagaimana gambaran dahsyat dan periknya, maka Imam Qatadah kata, lagu mana kita hak dengar berita tu? Apakah kita rasa benda tu akan terkena pada kita? Ataupun ada rasa pada diri kita bahawa kalau kena pun tak ada, no hal, kata anak-anak kita kata, no hal. Pasal apa? Alah, sikit punya cerita.
boleh hadapi. Begitu ke tuan-tuan? Sudah tentu logik akal kita kata tidak akan mungkin kita hadapi. Sekuat-kuat manusia akan terpekik terlolong. Saya tengok ada satu riwayat tuan-tuan. Riwayat ni agak ganjil. Riwayat ni agak ganjil tapi dimuatkan dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibn Qayyim. Antaranya lah ada dimuat dalam Ar-Ruh Ibn Qayyim. Ruh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni siapa yang mengikuti dia punya cermat beliau pada urusan agama ni, orang fahamlah. Dia ni cermat apabila nak bawa satu-satu riwayat. Dan beliau ni duduk dalam aliran Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni kita fahamlah, dia kalau hadis-hadis lebih-lebih kurang ni tak ambil pakai tuan-tuan dia cermat sangat pada jagaan agama. Jadi Ibn Qayyim ni duduk dalam aliran tu. Tiba-tiba dalam kitabnya ada satu riwayat agak ganjil berkenaan dengan Abdullah bin Umar, itulah seorang sahabat Nabi SAW, anak Sayyidina Umar Khattab. Satu ketika tu waktu menjelang senja, dia berjalan, kemudian dia melihat satu kelibat lembaga hitam keluar daripada perut bumi, tuan-tuan. Lembaga hitam keluar daripada perut bumi. Kemudian datang pula lembaga kedua di belakang sedang mengejar di depan tu. Maka dia di depan tu berteriak, "Ya Abdullah, arisni. Wahai si hamba Allah, bantu aku, bantu aku." Kemudian ditangkapnya lembaga kedua, lembaga belakang tu, ditangkap lembaga depan tu, kemudian dibawa masuk tenggelam dalam perut bumi balik, tuan-tuan. Jadi bila diberitahu pada Nabi SAW, Nabi kata itu adalah Abu Jahal yang terkena keperitan barzakh terlalu teruk, tuan-tuan, sampai terlucut, sampai keluar. Wallahu alam, tuan-tuan. Ini kena double check balik dah. Cuma kita sebutlah dari sudut penceritaan ni, nak cerita bila sebut urusan agama, urusan akhirat, ini berat keras, tuan-tuan. Dan Abdullah bin Umar tadi kata, aku tak tahu bila lembaga hitam tu panggil, "Ya Abdullah," apakah dia maksudkan aku, dia tahu nama aku ni Abdullah, ataupun dia saja dipanggil atas nama secara umum. Hamba Allah begitu, tolong aku. Ataupun memang dia tahu nama aku Abdullah. Aku tak tahu, tak pasti. Itulah ada di antara riwayat ni hak kita dengar tuan-tuan Itulah tuan-tuan berkenaan dengan dahsyat alam akhirat. Hak kita selalu sebut tuan-tuan, berita sahih yang Allah Taala sebut dalam Quran surah Yunus tu ialah berkenaan dengan Fir'aun laknatullah alaihi, yang bila melihat akhirat depan mata sampai ke tahap dan tu juga cari Tuhan balik, padahal dia sendiri mengaku dia Tuhan. Tapi bila melihat akhirat di depan mata, maka dia cari Tuhan. La ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Itu nak cerita bagaimana kerasnya akhirat ni. Jadi kalau adalah orang yang acah-acah nak bermain dengan akhirat, kita bawa cerita berkenaan dengan Fir'aun. Orang-orang yang acah bermain dengan akhirat ni tidak pun dapat menyamai bengkeng dan ganasnya Fir'aun. Sedangkan ikon kepada kejahatan, kebengkengan ini, kalau saya guna perkataan ikon, tuan-tuan ikon ni benda baik sebenarnya, tapi saja saya guna, tuan-tuan ikon kepada kejahatan, iaitulah Fir'aun pun cari Tuhan dekat nak mati. Boleh faham, tuan-tuan itulah cerita dia, tuan-tuan kita dah sebut, tuan-tuan, Ariel Sharon, sampai Allah Taala tunjukkan kepada kita saat nak mati, tuan-tuan, 8 tahun Allah biarkan dia terlantar atas katil. Tak sembuh-sembuh, doktor habis ikhtiar, tuan-tuan. Cuba rawat, cuba pulihkan kesihatan dia. Ariel Sharon, dekat tahu kan Ariel Sharon? Bekas Perdana Menteri Israel, antara presiden atau antara Yahudi yang cukup banyak dia punya jahat dia, jenayah dia pada umat Islam kan. Tragedi Shabra dan Shatila tu 1982 tak silap saya sampai Zubi Ali karang ataupun buat lagu tu. Anak kecil itu sudah bertahun dicengkam derita. Ingat tak lagu tu? Saya buat lagu-lagu ni cepat sikit kita sebut tu, cepat sikit boleh ingat, tuan-tuan Zubi Ali, tuan-tuan. Sebagai nak nak mengingatkan tragedi Shabra dan Shatila, tragedi kemanusiaan
bagaimana pengganas Yahudi menyerbu ke kemah pelarian Syabra dan Syatilah, menembak semaunya terhadap anak-anak, orang perempuan-perempuan, orang-orang Islam ni tuan-tuan. Ketuanya generalnya adalah Ariel Sharon. Ariel Sharon tuan-tuan ni. Ini pengganas cukup hebat yang Allah Taala tunjuk pada kita 8 tahun tuan-tuan. Sampai doktor ni habis ikhtiar suruh bawa balik tunggu mati sampai dikatakan organ-organ dia merepuk begitu ya tuan-tuan. 8 tahun menanggung sakit. Agak-agak tuan-tuan, agak-agak lah kita duk bincang tentang ni, agak-agak dalam masa 8 tahun apa yang dia alami antara dia dengan ghaib, dengan urusan ghaib. Apa yang dia alami agak-agak. Itu nak cerita tuan-tuan berkenaan dengan urusan akhirat. Sebab orang ahli neraka itu kelak akan mengeluh selama 1000 tahun tetapi tidak berguna bagi mereka. Lalu mereka berkata, dahulu ketika kami di dunia, apabila kami sabar, lambat laun mendapat keringanan dan kelapangan. Kemudian mereka bersabar 1000 tahun. Dan tetap seksa mereka tidak diringankan. Faham tak tuan-tuan? Diriwayatkan oleh Imam Qatadah ni, dia bawa kisah bagaimana penghuni neraka ni tuan-tuan, kerana tekanan dan penderitaan yang begitu keras tadi, akhirnya mereka berpakat untuk sabar. Ni masing-masing bergantungan antara satu sama lain. Aku tengok hang tengok aku. Aku menjerit, hang terpekik, hang terlolong aku. Meraung, ada belaka tuan-tuan. Waktu itulah mereka buat mesyuarat tergempur dalam neraka. Kita nak buat lagu mana teruk sangat ni, dah terpekik, terlolong, nak buat lagu mana, nak bagi ringan, nak bagi lepas, nak bagi lega. Lantas mereka ingat nostalgia dunia. Mereka ingat pengalaman kita orang Islam. Apa pengalaman orang Islam? Pengalaman orang Islam di dunia ni mereka kena tindas. Mereka juga ada disiplin agama. Yang namanya solat, yang namanya puasa Ramadan. Jadi apa rahsia orang Islam ni menghadapi penindasan dan juga menghadapi urusan agama diorang? Rahsianya ialah mereka bersabar. Mereka bersabar. Sebagai contoh pada urusan ibadah. Ramadan sudah tuan-tuan. Ini satu gambaran sabar yang cukup hebat tuan-tuan pada Ramadan. Kita sebelum masuk Ramadan tuan-tuan, seolah-olah kita duduk kat atas, Ramadan duduk bawah. Kita cuba khayalkan begitu. Khayalkan kita melihat Ramadan dekat bawah, kita duduk atas. Kita bayangkan macam mana kita nak melalui tu. Nak melalui terowong masa Ramadan 30 hari. Waktu tu kita berada pada hujung Syaban. Apa perasaan kita tuan-tuan? Sengayau perut kan? Walaupun itu bukan Ramadan pertama. Kita dah 60 tahun. Tolak 15 tahun waktu kita nakal, 45 kali dah kita berRamadan. Tapi sebagai orang awam, kita tetap rasa sengayau nak melihat 1, 2, 3 sampai 30 Ramadan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Kita lalui dengan sabar. Masuk hari pertama, azan subuh, bermulalah kita punya kesabaran. Tahan. Tahan. Selesai 1 hari. Tak sedar 1 hari. Esok 2 hari bulan pula. Tahan. Tahu-tahu esok dah nak raya dah tuan-tuan. Anak tanya, baju raya lagu mana mak? Tahun ni tema apa? Tema hitam ke apa? Tak. Ni orang cakap pasal tema. Kita pun alamak, rasa macam tak puas nak Ramadan. Sayang pula. Jadi kita dah nak Ramadan takut. Bila nak datang Ramadan takut dah bimbang. Bila nak habis Ramadan sedih dan risau. Macam-macam perangai kita ni kan. Tapi itulah latihan sabar. Bagus tak tu? Masya Allah. Itulah rahsia kita. Macam mana kita boleh jadi hamba Allah yang baik. Rahsianya duduk pada sabar. Dalam neraka, puak-puak tu teringat. Apa yang kita buat? Puak-puak mana ni? Ahli neraka tuan-tuan. Lantas mereka buat macam mana? Mereka pakat bersabar. Apa maksud sabar tuan-tuan? Tahan diri. Imsakun nafs. Tahan diri. Dalam istilah akhlak, tasawuf, dia kata apa?
Husnul adab indal bala. Husnul adab indal bala. Ketika datang bala, ujian, kita jaga perangai, jaga adab. Jaga adab macam mana? Mulut tidak menyalahkan Tuhan, hati menerima dengan redha, tangan, kaki, anggota badan bertindak sebagaimana arahan Tuhan. Kita terima dengan baik. Tak adalah bila datang perintah itu perintah ni kita mengomel, kita macam-macam lah, nak sebut perkataan pun, memaki, menyampuh, tak ada tuan-tuan. Itulah kekuatan orang Islam dan itulah yang namanya sabar. Ada satu lagi perkataan yang comel tuan-tuan. Saya rasa macam kita pernah sebut dulu kan. Apa dia perkataan yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia. Antaranya Tazkiyatun Nufus. Dia kata apa? Sabar ni, muka kita tidak berubah ketika minum air pahit. Ada muta'abbusin inda syurbil mirarah. Muka kita tak ketak lah tak. Ta'abbusin maknanya tidak masam mencukup. Tak ada. Waktu kita minum benda pahit. Benda pahit ni apa? Obat lah. Mudah cerita tuan-tuan. Kita maintain muka kita. Sampai orang pun ikut cari air tu, minum. Sekali minum kat mulut dia, meludah balik. Kata, la ilaha illallah. Pahit rupanya dia kata. Macam mana haji boleh minum selamba je? Haji dia mengamalkan sabar. Sabar. Sampai begitu sekali. Dia punya comel, dia punya kiasan sabar tu. Hingga kan bila kita bertemu dengan benda yang kita tak suka, tak seronok, benda pahit, tapi kita bersabar. Kenapa kita boleh bersabar dan boleh jaga mimik muka kita? Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tahu akhir kepada ujian itu adalah kemanisan, keindahan. Macam air pahit tadi. Kita tahu itu air pahit, tapi kenapa kita bertahan? Kerana kita tahu pahit bukan sebarang pahit, tapi pahit obat. Pahit obat. Faham kita begitu? Maka begitulah situasi kehidupan. Bila datang ujian cubaan, kita terima dengan mimik muka tak berubah, tubuh badan kita tidak menyalahkan Tuhan. Kerana apa? Sebab kita tahu hujung jatuh kepada ujian itu adalah kemanisan akhirat. Boleh faham tuan-tuan? Itulah dia sabar dan itulah yang menjadi ujian dan juga ikhtiar penghuni neraka untuk melepaskan derita yang mereka tanggung ketika itu tuan-tuan. Lantas apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Sekejap tak jumpa dah. Dan tetap seksa mereka tidak diringankan. Malangnya bila mereka buat apa yang mereka buat, seksa tak habis-habis tuan-tuan. Lantas mereka kata apa? Sehingga mereka berkata, ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Apakah kami mengeluh, kita semua mengeluh atau sabar, tidak dapat mengelakkan seksa ini. Maknanya apa? Kita mengeluh ke, kita sabar ke, seksa kita tanggung ni tak habis. Kita tak boleh nak elok. Itulah ayat dalam surah Ibrahim. Salam tuan. Sila baca. Surah Ibrahim ayat 21. Surah Ibrahim ayat 21. Boleh buat rekod sikit kat sebelah tu untuk kita cek pada ayat ni. Surah Ibrahim ayat 21. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama je pada kita ni. Sama ada kita keluh kesah ke, kita berteriak ke, kita duk bising ke, ataupun kita tahan diri bersabar, malana min mahis, kita tak dapat nak mengelakkan diri daripada tanggungan seksa dan derita ini. Inilah dia tuan-tuan Tapi kita dah sebut sebelum ni tuan-tuan, inilah dia cerita orang kafir. Cerita orang kafir ni tuan-tuan, mereka sentiasa songsang hidup berbanding kita orang Islam. Hidup mereka songsang, start daripada dunia lagi. Apa yang songsang tuan-tuan? Songsang kat dunia ni, kita orang beriman diminta untuk taat, untuk bekerja, beramal, bersabar. Orang kafir, dia duduk pada songsangan. Kita taat, mereka engkar. Kita beramal, mereka berhabis-habisan.
Mereka bukan beramal, mereka jadikan kehidupan dunia ni macam syurga dah pada mereka kan. Untuk mereka berhabis-habisan. Kita bersabar, mereka tak sabar tuan-tuan. Tak sabar, kerana tak sabar itulah mereka pilih laluan kufur tadi. Kerana tak sabar. Itu beza cara hidup antara orang mukmin dengan orang kafir. Akhirnya bila pergi kepada akhirat, songsangan tu berlaku. Songsangan tu berlaku. Akhirat orang mukmin hidup mereka senang, orang kafir susah. Akhirat orang mukmin menikmati dengan pengorbanan dulu. Orang kafir mereka menanggung penyiksaan, penderitaan. Orang mukmin tidak lagi bersabar. Itu adalah masa untuk meraihkan kejayaan. Tapi orang kafir baru mereka nak mulakan sabar dalam kehidupan akhirat. Betul ke sabar pada kehidupan akhirat? Silap besar. Nampak tak tuan-tuan? Macam mana kehidupan kafir ni sentiasa ketinggalan. Malah kalau kita bincang dari sudut keduniaan pun. Dari sudut keduniaan. Apa yang orang bukan Islam ni dapat adalah benda yang kita orang Islam dapat lama dah. Dapat lama dah. Pasal apa? Sebab kita bertindak buat sesuatu dengan arahan Allah Ta'ala. Banyaklah contoh dia tuan-tuan. Ambil mudah-mudah. Macam mana manusia ni menjumpai apa yang disebut sebagai hak asasi manusia, human rights. Bila masa manusia jumpa hak asasi manusia, kita perlukan kebebasan, kita perlukan maruah kita dijaga, kita perlukan hak untuk memilih agama, jangan diusik, jangan dikacau. Bila manusia tahu nak menyebut perkara-perkara yang disebut sebagai hak asasi manusia, apabila mereka buat mesyuarat, panggil sarjana orang-orang cerdik seluruh dunia, bermesyuarat, akhirnya keluarlah apa yang disebut sebagai resolusi dan juga deklarasi Human Rights Declaration. Tahun berapa? 1948 tuan-tuan. Sesudah berlaku Perang Dunia Kedua. Sebab Perang Dunia Kedua tu kemusnahan terlalu teruk. Dilihat betapa manusia yang biadab, yang ganah, yang samsing, yang bersifat abalung fadil ni tuan-tuan, sampai ke tahap tak kira nyawa dan kehidupan orang lain. Akhirnya berlakulah malapetaka besar pada Perang Dunia Kedua, kemusnahan besar-besaran melibatkan senjata dan juga bahan-bahan letupan canggih yang dicipta ketika itu. Jadi bila habis saja 1945 Perang Dunia Kedua, masyarakat dunia tubuhkan United Nations, PBB. Walaupun kita tahu PBB ni adalah rubber stamp barat untuk mengesahkan apa yang mereka strategikan, perancangkan. Itu adalah permainan barat, tuan-tuan. Tapi tak apa, secara umumnya kita lihat adalah juga keberuntungan dia tuan-tuan. PBB ni kononnya nak menjaga kehidupan sejagat. Tapi kawan-kawan kita tunjuk dia punya emblem PBB tu, apa dia Banji? Sarang laba-laba kan? Sarang laba-laba, kemudian dalam tu ada dunia ke apa? Ada peta dunia kan? Seolah-olah nak membayangkan kepada kita, mereka ni memerangkap dunia dalam jaringan dia orang. Cuba tengok dia punya logo PBB tu, rasanya sarang laba-laba rasanya. Begitu tuan-tuan. Jadi daripada apa yang mereka buat tu, mereka fikir tentang apa yang disebut sebagai human rights, hak asasi manusia. Maka 1946 mereka keluarkan deklarasi hak asasi manusia. Antaranya apa yang kita sebut tadilah, hak untuk memilih agama, hak untuk hidup dengan selamat, kebebasan diri. Padahal benda tu dalam agama cerita dulu lagi. Dan itulah yang menjadi asas kenapa Islam ni turun dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu pegang Islam? Kerana nak jaga hak asasi. Nak jaga hak asasi kita. Hak asasi yang pertama, yang paling besar, kita sebagai hamba Allah. Allah sebagai Tuhan kita. Hak asasi untuk beragama. Hak asasi yang kedua, hak asasi nyawa kita, tubuh badan kita. Jangan diceroboh. Aku tak boleh membunuh kamu, kamu tak boleh mencerobohi bunuh aku. Itulah seterusnya tuan-tuan, hak asasi pada akal, pada maruah, pada harta. Dah disebut oleh Islam 1400 tahun yang dulu. Sebab tu bila kita follow Islam, Islam lebih awal lagi berbanding dengan bukan Islam tuan-tuan. Itu sekadarnya tuan-tuan kita nak sebut
bahawa kehidupan orang kafir ini sentiasa ketinggalan, sentiasa menyimpang daripada kebenaran. Tapi jadi masalah yang perlu kita muhasabahkan ialah kenapa kita sekarang ni seolah-olah duduk dalam zaman gelap. Zaman gelap, seumpama zaman gelap Eropah. Yang lain tidak bukan kerana kita meninggalkan agama, tuan-tuan, meninggalkan agama. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Kemudian minta hujan selama 1000 tahun. Kerana sangat haus dan panas neraka, maka mereka berdoa selama 1000 tahun. Maka Allah berkata kepada Jibril, apakah yang mereka minta? Dalam keadaan Allah Maha mengetahui apa yang berlaku. Jawab Jibril, engkau lebih mengetahui ya Allah. Mereka minta hujan. Maka tampak pada mereka awan merah sehingga mereka mengira akan turun hujan. Ni dalam neraka ni, tuan-tuan. Maka dikirimkan kepada mereka kala-kala jengking sebesar keldai, sebesar himar, yang menggigit mereka dan terasa sakit pedih gigitan itu selama 1000 tahun. Kemudian mereka minta kepada Allah lagi selama 1000 tahun doa mereka. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, tolonglah kami dalam neraka, tuan-tuan. Sebab tu kita kata orang kafir ni sentiasa songsang. Ketika tu baru cari Tuhan. Kita dalam syurga, tuan-tuan, ada tak kita minta lagi pada Allah? Dah, dalam riwayat hadis, bila Allah kumpul kita, Allah nak beri lagi pada kita, kita pula persoalkan, apa lagi ya Allah? Kita pula persoalkan, apa lagi nak bagi? Pasal apa? Kan dah bagi. Makan sedap, tidur baring emput, toilet bukan tilah wono lagi ni. Ini wono syurga, tuan-tuan. Apa lagi nak bagi? Maka Allah kata, aku nak bagi tambahan. Apa tambahan tu? Rupa-rupanya memandang Allah, melihat Allah dalam syurga, kan? Kita dalam syurga persoalkan, apa lagi? Yang ahli neraka dalam neraka minta doa, ya Allah, ya Allah. Kan songsang tu. Lepas tuan-tuan, kehidupan antara syurga dengan neraka. Maka tampak mereka awan yang hitam. Tadi merah, ini hitam. Mereka mengira bahawa itu akan turun hujan. Hitam-hitam lah. Padahal dah pelik dah tengok awan hitam. Di dunia tak pernah yang awan hitam. Yang kita nampak awan warna apa? Warna putih. Awan hitam ni warna ribut. Awan apa? Cumulus nimbus ke apa anak-anak kita belajar? Entah apalah Ustaz. Sebut je lah. Cumulus nimbus. Tak ingat itu duk belajar sains dulu. Awan ni putih kapas, itu awan sihat. Kalau lah awan hitam itu ada petanda ni dah. Tapi nak buat macam mana? Itulah dia desakan dan juga tekanan mereka ketika itu. Mereka mengira bahawa itu akan turun hujan. Awan hitam. Tiba-tiba turun kepada mereka ular-ular sebesar leher unta yang menggigit mereka. Dan gigitan itu terasa pedihnya hingga 1000 tahun. Dan kita dah sebut banyak kali, tuan-tuan. Bila kita bacakan riwayat-riwayat sebegini, ada sampai tak imajinasi itu pada kita? Boleh tak kita khayalkan bagaimana yang dikatakan kalajengking, bagaimana yang dikatakan ular? Apa yang dikatakan gigitan kalajengking, apa yang dikatakan gigitan ular? Jawabnya boleh. Pasal apa boleh, tuan-tuan? Sebab benda Allah tu ada atas muka bumi. Tinggal lagi sifat benda Allah tadi, dunia. Di akhirat ni, akhirat lah. Dari sudut ngeri, berbeza. Dari sudut besar, beza. Dari sudut impak dia, kesan pada tubuh badan kita berbeza. Tapi sedikit sebanyak bila kita kata kalajengking, kita boleh imagine macam mana, tuan-tuan. Ular, boleh imajinasikan. Malah di antara kita, bukan setakat imajinasikan, sampai ke tahap terasa balik. Rupa-rupanya ada pengalaman digigit kalajengking. Ada pengalaman digigit ular. Itu lagi real lah, tuan-tuan. Tapi janganlah pula lepas ni cari ular, tadah tangan, ulur, lengan. Nak bagi real. Jangan cari pasal, tuan-tuan. Awak buat lagu tu, dah dengar kuliah ustaz, nak bagi real.
Saya pula kena tuan-tuan. Satu hal pula. Kita nak cerita apa tuan-tuan? Apa yang ada pada kehidupan akhirat, Allah permudahkan dalam bentuk kefahaman kita apabila benda-benda Allah tu ada dalam kehidupan kita. Tentang kalajengking dan apa ni? Ular tadi. Kalajengking skorpion katanya yang di padang pasir tadi, yang keras sangat. Yang power sangat dia punya sengat dia tuan-tuan. Power sangat, bawa kepada kematian. Baru ni ada seorang ahli jemaah tuan-tuan, dia mai bisik dengan saya, dia kata dia ada buntal lipan. Atau nak dengar tak? Buntal lipan. Dia guna perkataan buntal. Saya anggaplah, tapi lepas tu saya fikir apa benda buntal ni? Terbayang sesuatu. Geliga tuan-tuan. Geliga limpang. Geliga. Dia dapat daripada warisan keluarga dia. Dan abang tu saya sebut pun saya terbayangkan dia ni. Kuliah saya tu memang dia duduk depan lah. Dia sebut, dia kata dia uji geliga lipan ni ataupun buntal lipan ni pada bisa-bisa sengat ni, memang berjaya sungguh. Dia kata dia menarik bisa tu. Menarik. Dia letakkan geliga tu pada tempat tu, dia menarik. Terasa kalau ada nanah ke apa, dia tarik, dia sedut keluar. Tapi itulah dia kata, saya Ustaz lepas pada saya guna tu, saya campak je kat bekas dia tu. Tak adalah kita nak angkat-angkat, nak mulia-muliakan. Sebab waktu tu kami bincang pasal syirik lah. Pasal penggunaan tangkal, azimat dan segala benda. Dia sebut apa yang dia ada tu. Dan kawan-kawan dia ada yang tahu, yang duk pujuk untuk diberikan pinjam. Tapi dia tak bagilah. Pasal apa? Bila dia tanya nak buat apa, adalah cerita-cerita hak kata orang nak pergi ke kubur mana-mana nak buat benda-benda pelik macam tu. Dia tak bagilah tuan-tuan. Ini sahabat kita di sebelah Bukit Belimbing. Bukit Belimbing mana? Kat Tanjung Karang lah Kuala Selangor. Selalu confuse sempadan Kuala Selangor dan Tanjung Karang. Kat situ Kuala Selangor. Itu buntal. Buntal ni geliga lah kan. Memang saya cek dan balik dalam apa ni tulisan-tulisan ni, memang dikatakan lipan ni ada dia punya geliga dia tuan-tuan dan geliga tu kalau dapat bolehlah kita ikhtiar sebagai satu kaedah untuk merawat. Tapi dari sudut jagaan agama, jagaan akidah, jaga-jagalah jangan sampai jadikan perkara tu sebagai tangkal azimat, rosak akidah bila kita letakkan mudarat dan manfaat pada batu. Tapi kalau nak guna benda Allah tu sebagai ikhtiar, sedangkan kita faham bahawa ia adalah kuasa Allah Ta'ala, dan Allah jadikan, Allah hantarkan geliga tu sebagai satu daripada bahan untuk berikhtiar. Okey, silakan. Okey, itu boleh. Jadi ini dalam neraka tak jumpalah geliga ni tuan-tuan. Ini cerita pasal racun, sengat dan sebagainya. Dan ular kita semua tahu tuan-tuan. Kita duk sebut sebelum ni, walaupun dalam kehidupan kita ni ramai sangat orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kemahiran dan bakat kepada dia orang, boleh berkawan dengan ular. Berkawan dengan kalajengking. Sampai ke saya bila baca kisah-kisah ni tuan-tuan, kita mari fikir, betul ke ular ni bahaya? Betul ke kalajengking ni menakutkan? Pasal apa? Kita nampak dalam masyarakat kita ni ada anak-anak muda yang berkawan dengan benda Allah tu. Kalajengking tu ada seorang anak dara tuan-tuan. Apa tak nama dia, tak ingat, Farida apa. Dia ni anak murid kepada Raja Ular Malaysia. Itulah Ali Khan Syamsuddin. Dia pernah cuba untuk memecah rekod Guinness Book of Record. Tidur bersama dengan kalajengking berapa ratus ekor tuan-tuan. Dia buat sembahan dia ni di Kelantan, di Kota Baru. Ini cerita lama dah, dalam 10 tahun yang lepas tuan-tuan Tapi kita tengok macam mana dia duduk dalam keadaan kalajengking yang besar-besar tu. 3-4 jari kita ni merayap pada tubuh badan dia. Naik atas tubuh badan dia. Ini nak dara ni tuan-tuan, perempuan. Kita nak fikir, kalajengking ni tak faham ke dia tu kalajengking? Kerja dia menjengking orang,
mengkalakan orang, menyepik orang, tuan-tuan. Dan anak gadis ni tak faham ke kalau jengking tu binatang pembunuh, tuan-tuan. Ke dah hilang bisa. Kita dah fikir begitulah, tuan-tuan. Nak pecah buku rekod buku Malaysia ni. Begitu juga tentang watak-watak manusia yang seolah-olah ada ilmu penunduk dengan ular ni. Sampai bila dia bertemu dengan ular, bukan manusia yang lari, ular pula yang tunduk. Yang tunduk, ngalih pandangan pergi ke tempat lain. Kan pelik, tuan-tuan. Gamaknya kita dah fikir gamaknya orang macam ni. Katakanlah orang kafir hak macam ni, tuan-tuan. Allah nak datangkan apa sebagai alat untuk menyeksa. Contoh kita duk baca watak seorang warga Australia tu, apa nama Steve Irwin kan, sampai ada rancangan dia krokodil hunter kan, krokodil hunter. Sampai rumah dia pun jadi mini zoo. Keluarga dia, isteri dia, anak kecil dia dah train macam pemburu, tuan-tuan. Pakaian pun pakaian macam pemburu. Sampai begitu sekali kan. Jadi kita tengok orang ni tak takut langsung dengan menatang. Datang buaya dia sengih pada buaya, datang ular dia senyum pada ular. Kata tak takut langsung. Habis akhirnya apa yang berlaku dalam kebanyakan apa kita sebut ni, orang-orang yang berjinak dengan ular akhirnya mati dengan ular. Itulah yang berlaku pada kebanyakan peristiwa. Saya teringat sangat itulah jurulatih ular pasukan bomber dan penyelamat Malaysia tu. Namanya Abu Zarin. Dia ni agak, tuan-tuan, agak kita kata agak legenda lah dia ni. Sampaikan dia menjadi jurulatih kepada pasukan bomber penyelamat bagaimana nak menghadapi ular, macam mana nak menundukkan. Saya teringat, tuan-tuan, majalah 3 rasanya buat satu rancangan dokumentari dengan dia ni. Macam mana dia duduk dalam satu bilik kelas mengajar, menulis di whiteboard. Saya duk intai mana pelajar dia kan, berapa orang bomber duk ikut kelas tu. Rupa-rupanya apa yang ditunjukkan dalam filem tu, kepala ular meliu-liu. Rupanya pelajar dia ular tu. 4-5 ekor ular duduk kat belakang tu, duduk mengajar. Kita sebut mengajar lah, tuan-tuan, bukan mengajar, maknanya buat sesuatu lah pada urusan dia dengan ular tu. Nak cerita Abu Zarin. Tapi last sekali apa jadi pada pemuda ni, tuan-tuan? Tak silap saya asal Kelantan, orang Kelantan. Akhirnya meninggal kerana patukan ular. Ular liar di Pahang, tuan-tuan. Bila ada panggilan kecemasan, bomber terima waktu tu dia bertugas di Kuantan, maka dia pergi pada waktu malam tu. Itulah dia perjalanan akhir dia, kena ular. Yang Ali Khan Syamsuddin tu pun, Raja Ular Malaysia tu pun, last sekali mati macam mana, tuan-tuan? Allah takdirkan mati di tangan ular yang dia pelihara daripada kecil lagi. Tak silap saya, Hina nama dia. Hina. Dekat dengan waktu maghrib, terkena patukan, sekitar dalam pukul 11-12 malam meninggal, tuan-tuan. Itu nak cerita bagaimana ular tetap ular, bisa tetap bisa, tuan-tuan. Dan itulah yang Allah jadikan sebagai alat-alat membunuh, alat-alat menyeksa. Ingat, bunuh dalam neraka ni, bunuh hidup, kita kata kena dia punya seksa, kemudian sihat balik, kena lagi, sihat balik, gitulah, tuan-tuan. Bukan maknanya mati dalam neraka ni tak ada berlaku kematian, tuan-tuan. Kemudian dan gigitan itu terasa pedihnya sehingga 1000 tahun, dan inilah erti ayat zidnahum azaban fawqal azab. Kami tambah kepada mereka seksa di atas seksa. Itulah surah An-Nahli ayat 88. Surah An-Nahli ayat 88. Tuan-tuan boleh rekodkan dia punya ayat ni untuk kita cek. Ayat penuh dia, allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Adapun orang-orang kafir dan menyekat manusia daripada sampai ke jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka azab demi azab.
disebabkan kerosakan yang mereka lakukan. Ini kalau kita bincang balik pada ayat ni, panjanglah cerita tuan-tuan, apa yang dibuat oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekat Islam sampai kepada manusia. Mereka buat apa tuan-tuan? Itu kita panjanglah cerita berkenaan dengan perancangan jahat, konspirasi, kerja jahat yang dibuat oleh musuh-musuh kita sekalian. Paling utama Yahudi, Nasrani, paling utama orang-orang yang tidak ada agama. Yahudi dengan Nasrani ni mereka bergaduh. Dari sudut sejarah tuan-tuan, tidak pernah mereka berkawan. Yahudi sakit hati pada Nasrani. Nasrani sakit hati pada Yahudi. Yahudi menganggap Nasrani atau Kristian ni sebagai kumpulan ajaran sesat. Itu tuduhan Yahudi kepada Nasrani. Mereka semua ni adalah pengikut-pengikut agama yang diselewengkan oleh Saint Paulus, oleh manusia daripada ajaran sebenar Jesus Christ. Dan mereka menganggap orang-orang Kristian ni sebagai goyim, sebagai Gentile, sebagai binatang. Standard manusia pada tahap binatang, termasuklah kita semua. Itu pandangan Yahudi terhadap Nasrani. Orang Nasrani pun sama dengan orang Kristian ni. Mereka sakit hati pada Yahudi. Sebab mereka mengandaikan Yahudilah punya sebab Jesus Christ ni mati dibunuh. Yang menyalib Jesus Christ, yang membunuh Jesus Christ adalah tentera-tentera Rom yang beragama, yang berbangsa Yahudi. Jadi mereka menyimpan dendam kesumat kepada kumpulan Yahudi. Dan mereka menganggap Yahudi ni kurang ajar, biadab, menganggap mereka sebagai binatang, sebagai goyim. Ini hakikat yang berlaku antara Yahudi dengan Nasrani. Kemudian orang Kristian tahu macam mana perangai teruk Yahudi ni tuan-tuan. Yahudi ni dia melibatkan bangsa Yahudi dan juga agama. Bila kita sebut Yahudi, dia merujuk pada bangsa Yahudi dan merujuk pada agama Yahudi, tuan-tuan. Lepas tu eksklusif agama Yahudi ni, orang Melayu tak boleh nak masuk Yahudi, tak boleh nak masuk agama Yahudi. Sebab agama Yahudi ni hanya untuk bangsa Yahudi. Boleh faham tuan-tuan jangan cari pasal, cari borang nak jadi Judaism ke apa, jangan cari pasal tuan-tuan Jadi itu yang berlaku dalam sejarah tuan-tuan. Di mana ada Yahudi, maka di situ akan ada kerosakan. Ada pergaduhan, ada persaingan, ada macam-macam lah. Di mana ada Yahudi. Okay? Hitler tuan-tuan, Hitler. Waktu Hitler nak bangkitkan balik semangat bangsa Jerman ni, sesudah mereka kalah perang, kan? Perang Dunia Pertama, Jerman kalah dan Jerman kena menanggung, kita kata apa, hukuman daripada dunia tuan-tuan, antaranya melucutkan senjata, membayar ganti rugi di atas kerugian yang berlaku dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ni 1914, 1918. Akak tak ada lagi kan? Kita semua tak ada lagi ni. Tok nenek ayah kita ni adalah masa tu tuan-tuan. Jadi bila Hitler ni muncul, watak Hitler muncul ni sekitar dalam 1918, 1919 gitu. Dia muncul. Dan dia ni antara bakat dia ni, bakat berceramah. Dia seorang orator yang mantap. Kalau dia bercakap tuan-tuan, dia boleh mendiamkan orang ramai ni berjam-jam. Orang tak sedar. Sudah berjam-jam masa dia bercakap. Dan dalam kajian yang dia buat tuan-tuan, dia dapati antara modal yang Hitler guna ketika bercakap ni, ada masa dia guna ayat Quran. Ayat Quran. Sebab Hitler dikenali sebagai mempunyai hubungan baik dengan Turki Osmaniyah. Dan kita pun tahu dalam Perang Dunia Pertama, Jerman dengan Turki Osmaniyah berpakat kan? Duduk dalam satu kumpulan lah, menentang Barat ketika tu. Dan ada gambar Mufti Turki, tak silap saya, Syekh Husaini melawat tentera Jerman, duduk di hadapan tentera Jerman. Kalaulah gambar tu tidak di superimposekan, tidak dirosak atau ditipu, itu yang kita nampak tuan-tuan. Jadi Hitler ni dia bangkitkan semangat bangsa Jerman dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan mereka terhadap kejahatan Yahudi antaranya tuan-tuan. Yahudi ni jahat. Yahudi ni tidak patut dibuat kawan. Yahudi ni tak boleh duduk dalam masyarakat. Itu sebab pada zaman Hitler,
berlaku pembunuhan besar-besaran bangsa Yahudi kan. Apa yang disebut sebagai peristiwa apa tuan-tuan? Holocaust. Peristiwa Holocaust. Okay? Yahudi Rusia, Yahudi Poland dibunuh secara besar-besaran. Hampir 6 juta bangsa Yahudi dibunuh di padang pasir Siberia. Walaupun sebahagian daripada pengkaji melihat ini sebagai satu berita propaganda, exaggerated news. Tuan-tuan, bahasa propaganda yang diangkat oleh Yahudi untuk mendatangkan simpati dunia terhadap nasib mereka dan membenarkan tindakan mereka menjajah Palestin sekarang ni. Itu ada pandangan kedua tuan-tuan. Tapi kita bercakap secara umum bagaimana Hitler menggunakan kejahatan Yahudi itu untuk membangkitkan balik semangat menyatu padukan bangsa Jerman. Nak cerita Yahudi ni orang tahu perangai dia tuan-tuan. Sehingga kan dalam abad yang ke-15-16 masyarakat barat sudah pun meminggirkan Yahudi ni. Mereka buat pagar untuk menyekat pergerakan orang Yahudi. Orang Yahudi ni mereka letakkan di satu tempat. Kemudian tempat tu mereka kawal. Dibuat pagar, disebut ghetto. Ghetto ni ditiru oleh kerajaan-kerajaan dunia tuan-tuan, kerajaan Eropah, menyekat pergerakan orang Yahudi. Dan mereka tidak dibenarkan berjalan untuk malam kerana mereka dianggap sebagai pembawa sial. Orang-orang yang suka main sihir, suka mandrem orang lain, Yahudi ni. Nak cerita pergaduhan antara mereka tuan-tuan, Yahudi dengan selain pada Yahudi. Tapi sekarang cuba kita lihat apa yang berlaku tuan-tuan. Mereka berkompromi, mereka bersatu, mereka berpakat. Sampai ke tahap dengan komunis pun mereka berpakat. Pakat untuk apa tuan-tuan? Untuk musnahkan Islam. Mereka halakan serangan mereka kepada Islam. Kenapa tuan-tuan? Apa masalah Islam? Islam buat naya kepada mereka ke? Tidak. Dalam sejarah tuan-tuan, Islamlah yang mengangkat kemanusiaan mereka tuan-tuan. Cuma bila Islam menguasai balik Palestin pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, orang Yahudi diusir keluar. Tapi tidak dibunuh tuan-tuan, tidak dibunuh. Kenapa diusir keluar? Sebab puak-puak ni memang tak boleh dibuat kawan. Sampai ke istilah kita, orang kita kata apa? Jahat macam apa tuan-tuan? Macam Yahudi ya. Ke dah tukar dah? Tak lagi sini. Tuan-tuan jangan buat nakal. Jahat macam Yahudi orang kata cikgu ya. Jahat macam Yahudi kata. Mantap. Sampai begitu sekali. Tapi saya nak ceritanya, dalam keadaan mereka bergaduh sama mereka, tapi bila mereka beradab dengan Islam, mereka berpakat, mereka bersatu. Sampai ke tahap barat pun boleh berpakat dengan paksi komunis untuk menentang Islam. Apa begitu sekali. Padahal Islam ni adalah perdamaian. Kenapa mereka tentang Islam? Kerana mereka faham kalau Islam dibenarkan hidup, dibenarkan bebas, nescaya mereka akan gulung tikar. Agama mereka akan habis tuan-tuan. Manusia akan berbondong-bondong datang kepada Islam yang benar ini. Itu yang dilihat tuan-tuan pada urusan itu. Okey. Ya, sila. Sila. Terima kasih. Freemason Zionis ini, yang kedua. Zionis ni baru muncul pada abad yang ke-20. Dia muncul pada akhir abad yang ke-19. 1898 berlaku mesyuarat sarjana-sarjana Yahudi di Switzerland, Basel, Switzerland tuan-tuan. Mereka menggagaskan apa yang disebut sebagai Protokolat As-Sahyuniyah, iaitulah protokol Yahudi. Protokol Zionis lah, mudah cerita. Jadi Zionis ni satu ideologi fasis rasis yang menganggap bangsa Yahudi bangsa yang terbaik dunia, dan mereka cuba untuk menubuhkan sebuah negara Israel Raya. Negara Israel Raya yang bermula daripada sungai Nil sampai ke sungai Euphrates di Iraq tuan-tuan. Itu antara gagasan dia orang pada ideologi Zionis. Boleh faham tuan-tuan? Jadi hak bahayanya Zionis ni. Zionis ni sebab mereka mempunyai pandangan yang begitu rasis
begitu dahsyat, sanggup untuk mengangkat senjata dan pembunuhan kerana nak merealisasikan cita-cita mereka. Terima kasih Banji. Itulah dia Zionis atau Freemason tadi. Freemason ni gerakan dalam Zionis. Dia lebih kecil lagi. Dia tapi mudah cerita kita sebut Freemason tu Zionis, tapi dia adalah aktiviti NGO yang berada dalam gerakan Zionis. Zionis tu banyak dia punya gerakan dia. Freemason termasuklah, tak maaf lah saya sebut Rotary Club, Lion Club. Itu tak pelik kan, tempat kita pun ada kan. Kita nampak kan Club Lion, Club Rotary. Kadang-kadang kita duduk tunggu bas, tengok wakaf ini disumbang oleh Rotary Club. Hebat tuan-tuan. Memang dia orang tumpu kepada usaha kebajikan. Itu antara jarum-jarum Yahudi lah, jarum-jarum fahaman Zionis tadi. Okay, terima kasih Banji. Banji ingatkan pada urusan tu. Okey, kat mana tahu jauh pula pergi. Zionis pula. Kita habiskan riwayat ni. Ambil masa 5 minit lagi insya-Allah. Kerana mereka dahulu telah kafir, tidak percaya dan melanggar tuntutan Allah. Kerana itulah maka siapa yang ingin selamat dari siksa Allah harus sabar sementara atas segala penderitaan dunia di dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah dan menahan syahwat hawa nafsu, sebab syurga itu memang diliputi dengan kesukaran-kesukaran, sedang neraka diliputi oleh syahwat-syahwat. Muka surat 76 ke atas tu kan. Itulah. Jadi ini yang dipesan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, iaitulah barang siapa yang ingin selamat dari siksaan Allah yang dahsyat tadi, sebagaimana riwayat yang kita baca, maka harus sabar sementara. Sabar tu bukan selama-lamanya. Sabar sekejap je. Okey, sabar sekejap je. Paling tidak sampai bila sabar tu? Sampai kita dijemput menjumpai Allah. Lepas tu bila mati saja kita ni, kita berada pada dua keadaan. Sama ada kita berada pada posisi orang yang aman ataupun posisi orang lain aman daripada kita, kan? Nabi SAW sebut bila jenazah diusung perkuburan, Nabi sebutlah antara musta'min atau musta'min anhu, atau kama qala, sama ada orang mati tu aman, selesai dari sudut ujian yang dia tanggung dalam kehidupan dunia. Sepanjang kehidupan dunia dia bersabar, akhirnya sabar dia selesai. Selesai dengan apa? Dengan mati. Mati itu menamatkan sabar dia. Maka ketika dia mati, dia nampaklah hasil daripada sabar dia. Apakah hasilnya? Baik ke tidak? Sudah tentu kalau sabarnya benar atas iman dan Islam yang benar, maka hasilnya sudah tentu manis. Sudah tentu harum, wangi. Tapi ada pula orang mati ni bukan dia yang aman, tapi dunia yang aman. Manusia, binatang-binatang disebut dalam matan hadis tu, sampai pokok tanaman pun aman pada kejahatan dia ni. Rupa-rupanya ada watak manusia yang binatang. Saya guna istilah tuan-tuan, serabut perut. Boleh saya guna perkataan tu, jadi senang sikit sampai. Binatang pun serabut perut, tengok dia tuan-tuan. Pokok dan tanaman pun serabut perut, tengok dia. Bila mati je, lega habis. Benda-benda Allah tadi, al-ashjar wal bahaim, lega tuan-tuan. Itu ada jenis orang macam tu tuan-tuan. Jadi boleh kita ambil pengajaran. Maka harus sabar sementara. Sedangkan syurga itu memang diliputi dengan kesukaran-kesukaran, manakala neraka syahwat-syahwat. Sekadar inilah ya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita dan beri kefahaman kepada kita dan penerusan pada istiqamah. Silakan Baji Husin, silakan nak tambah apa-apa Baji? Silakan Baji. Kalau jengking ke? Tak Haji, kita kalau jengking Haji, kita ada baju Scorpion tu kat rumah tu. Scorpion. Kan? Apa ni? Kumpulan rockers Scorpion ni. Rockers. Oh, abang saya lah, kita tumpan semangkuk tuan-tuan. Abang saya hantu Deep Purple Scorpion. Kita tumpan semangkuk, dengar-dengar juga.
Yalah budak-budak situ apa sangat kita tahu. Scorpion. Tu dia. Ada apa-apa Baji? Ada apa? Baji? Tak ada? Tak ada apa Ustaz? Betul Ustaz? Khil? Baji? Ustaz Azmi? Ada apa-apa? Ustaz Arun? Ada apa? Baji? Sila. Nak cakap apa? Tak ada Okay. Setakat ini saja kita akhirkan dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi